Salam sejahtera saya ucapkan, saya laksanakan di Anak Burung di kelas PSMP PJ 269. Hari ini saya ingin membentangkan hasil projek yang telah saya hasilkan iaitu PJMS 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pengajaran. Okey. Ini merupakan nama projek ataupun website yang telah saya hasilkan iaitu PEWS, iaitu Physical Education Website. Okey, ini merupakan logo website yang telah saya hasilkan. Okey, tujuan saya membuat website ini adalah dapat membantu guru-guru untuk menyimpan bahan PDP, membolehkan murid-murid mendapat mengakses maklumat walaupun di luar PDP dan membolehkan guru mengakses maklumat bila-bila masa. Okey, latar belakang iaitu mengapa saya membuat inovasi digital ni ialah murid tidak dapat hadir tepat pada masa saja dan tidak dapat mengakses maklumat semasa PDP berlangsung, di mana semasa praktikum saya dapati kebanyakan murid tidak dapat hadir, mungkin ada masalah lain dan tidak dapat mengakses maklumat semasa PDP, di mana sekiranya mereka melihat video pemahaman mereka menyatakan tidak jelas dan tidak dapat akses dengan secepat mungkin menyebabkan masa yang diperuntukkan telah habis dan kadang-kadang masa diperuntukkan juga lebih daripada 30 minit. Justru itu saya telah menghasilkan website ini untuk membantu para guru dan murid. Okay, kita akan pergi laman website yang telah saya hasilkan. Okey, ini merupakan laman website yang telah saya hasilkan, di mana laman website ini akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Okay. Dalam website ini terdapat kenalan saya, tujuan seperti yang saya telah beritahu sebentar tadi, dan isi kandungan iaitu bahan guru, bahan murid, DSKP dan borang malas. Ini yang bagi yang belum dikemas kini. Kalau kamu lihat begitu juga dengan kalender, telah sertakan jadual yang saya boleh beritahulah di mana sekiranya saya dapat kerja rumah, murid dapat melihat melalui kalender ni. Okey, seterusnya ini bagi bahan sebelum kemas ini dan sebelah ni saya telah kemas ini, di mana saya telah tambahkan DSKP penjajaran 2.0, di mana saya telah melihat orang malu malas seorang guru di mana dia hendak saya masukkan DSKP penjajaran 2.0. Okay. Kita lihat kepada bahan guru terdapat buku panduan pengajaran, itu untuk tahun 3 dan tahun 5. Okay. Saya telah mendapat malu balas daripada seorang guru juga, di mana dia hendak saya memasukkan buku panduan pengajaran ini dari tahun 1 hingga tahun 6, di mana guru tersebut merupakan guru di pedalaman dan dia menyatakan bahawa rakan-rakan mereka juga ingin model ni diletakkan di website ni supaya memudahkan mereka untuk mengakses, kerana guru-guru di pedalaman ni memerlukan model ni untuk pengajaran pendidikan jasmani. Okay, itu juga terdapat bahan bantu mengajar untuk tahun 3 dan tahun 5. Okey. Seterusnya kita akan ke bahan murid. Bahan murid ni terdapat buku teks, saya telah sertakan dari tahun 1 hingga tahun 6. Okay, contoh apabila kita menekan gambar ni, dia akan terus kepada buku teks tahun 1 iaitu flipbook. Dia memudahkan para murid mencari muka surat dalam buku teks. Okay. Seterusnya, nota pembelajaran juga saya telah sertakan sekiranya dalam pada hari tersebut terdapat nota, saya akan masukkan tahun 3, contohnya tahun 3, minggu pertama, minggu 2, minggu 3 dan minggu 4. Okey, seperti yang saya tahu tadi, isu seperti murid tidak dapat mengakses maklumat dalam masa PDP. Jadi, video kemahiran ni terus saya sertakan seperti tarikh pay, yakin bersedia, kira dan tahan untuk tahun 3, manakala tahun 5
balingan hebat dan balingan tepat, baling-baling bawah dan lontar peluru. Di mana murid dapat mengakses maklumat ni di luar PDP. Maka mereka tahu kemahiran apa yang perlu mereka kuasai pada topik tersebut. Jadi memudahkan mereka lah untuk merujuk semula sekiranya mereka terdapat mengakses semasa PDP. Okey, ini sertakan di SKP dari tahun 1 hingga tahun 6. Dan ni cadangan penambahbaikan yang telah saya buat iaitu di SKP penjajaran 2.0. Okay, begitu juga dengan maklum balas telah saya tutup di mana kami memerlukan 30 responden. Dan saya telah sertakan maklumat sekiranya terdapat pertanyaan boleh hubungi di melalui telefon saya dan email saya. Okay. Okay. Jadi cadangan penambahbaikan yang seperti saya beritahu tadi ialah memasukkan di SKP pengajaran 2.0 dalam model pengajaran, penggunaan grafik lebih menarik supaya menarik minat murid untuk mengakses maklumat itu supaya mereka teruja ingin belajar terutamanya pendidikan jurnalis secara maya. Okey. Kos pembelajaran bagi masing murid ini adalah RM50 bagi internet atau data internet, dan saya telah mempromosikan website yang telah saya hasilkan melalui Facebook dan Instagram supaya guru-guru di luar sana dapat tahu website yang telah saya hasilkan dan mereka boleh maklum dan boleh gunakan website tersebut sebagai bahan ataupun bahan rujukan kepada mereka, terutamanya guru-guru di pedalaman. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera kepada Ijeh. Saya akan membentangkan inovasi digital yang telah diciptakan oleh saya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Alex Wei Anigo dari kumpulan PSMPPJ 26. Giliran terakhir saya adalah 0157. Okey, sebelum itu, saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang projek saya ini, iaitu tujuan penciptaan alat inovasi digital ini. Okey, yang pertama adalah dijadikan sebagai platform mengandungi bahan pembelajaran. Okey, khususnya bahan pembelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Seterusnya, ianya dapat meningkatkan kefahaman murid terhadap pembelajaran, khususnya pembelajaran pendidikan jasmani, oleh kerana bahan-bahan yang disediakan adalah berbentuk video, bahan berbentuk teori ataupun dalam bentuk buku. Okay, seterusnya, ianya dapat memudahkan pelaksanaan pembelajaran dilakukan, oleh kerana alat inovasi saya ini mempunyai satu kebolehan yang boleh diakses di mana-mana sahaja. Okay, seterusnya, ianya dapat dijadikan sebagai rujukan asas kepada murid, oleh kerana bahan-bahan yang lengkap kepada murid-murid sekolah rendah, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Baiklah, latar belakang projek saya ini adalah berkait rapat dengan isu-isu yang dihadapi oleh guru dan murid di sekolah. Okey, yang berkenaan dengan penyertaan kelas. Okey, seperti mana yang kita tahu pada era pandemik ini, isu seperti penyertaan kelas adalah sungguh tidak memberansangkan, oleh kerana terdapat isu-isu seperti capaian internet yang lemah di kawasan di tempat tinggal murid dan guru. Seterusnya adalah dari segi kurangnya mahir dalam penggunaan teknologi terkini, khususnya guru veteran, di mana alat inovasi saya ini adalah sangat mudah untuk sungguh mesra pengguna dan tidak mempunyai pelbagai butang yang complicated. Okey, seterusnya dari segi untuk inovasi saya ini, ianya tidak memerlukan pelbagai jenis gadget untuk mengaksesnya. Ianya boleh diakses melalui telefon bimbit, tablet dan komputer. Okey. Seterusnya adalah
Cost project. Okey, untuk cost project ni saya hanya menggunakan RM45 membeli data internet untuk memudahkan saya mengakses dan membuat laman web tersebut. Seterusnya saya pula adalah guru, murid dan ibu bapa. Dan okey. Sekarang kita akan pergi kepada alat inovasi saya ini. Okey, yang pertama adalah di mana guru ataupun murid mereka boleh mengimbas kod QR yang diberikan oleh saya ini. Okey. Okey, setelah saja mengimbas kod QR tersebut, murid ataupun guru mereka ke laman web saya ini. Okey, baiklah, saya akan berkongsi. Baiklah, sekarang seperti mana yang pertama tadi, langkah yang pertama mengimbas kod, kemudian kod tersebut akan memburu ke laman web yang saya ciptakan ini. Okey, seperti mana yang anda lihat di sini, terdapat beberapa butang yang telah saya, contohnya butang home, butang bahan guru, butang murid, butang YouTube Cikgu Alex. Okey, kemudian hubungi. Okey, untuk butang home ini terdapat bahagian-bahagian. Okey, contoh yang pertama ini adalah pengenalan nama web ini, tentang diri saya. Okey, kemudian dalam butang home ini juga saya juga telah menyediakan beberapa butang yang lain. Okey, contoh yang pertama seperti mana yang anda lihat di sini, iaitu butang KPM, ada 5 KPM, buku teks digital, Google Classroom, butang hubungi dan butang YouTube. YouTube ni ianya akan link ataupun akan link ke YouTube channel saya sendiri, di mana dalam YouTube channel saya dapat pelbagai jenis video berkenaan dengan kemahiran dalam pendidikan jasmani. Okey, baiklah, kita sekarang akan pergi kepada butang bahan guru. Alright, okey. Okey, seperti mana yang anda lihat pada bahagian guru ini terdapat 4 butang. Okey, untuk butang yang pertama adalah butang DSKP, butang buku panduan pengajaran PJ, rancangan pengajian harian, bahan bantu mengajar. Okey. Seterusnya seterusnya adalah jika guru ingin mengakses DSKP, okey, mereka boleh terus tekan butang tersebut dan terus maju ke bahagian DSKP berkaitan dengan pendidikan jasmani. Dan seterusnya untuk koleksi buku panduan. Okay, dalam koleksi buku panduan ini beberapa buku panduan untuk mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani. Seterusnya terdapat rancangan pengajaran. Okay, seterusnya bahan bantu mengajar. Alright. Okay, sekarang kita akan pergi kepada bahan bantu murid. Okay, yang ni bahan bantu murid. Buku teks digital, nota pembelajaran dan modul latihan. Alright, untuk modul latihan ni, adanya 2 modul yang telah saya sediakan. Itu modul tahun 3 dan tahun 5. Contoh untuk nota pembelajaran pula. Nota pembelajaran bagi tahun 3 dan tahun 5 juga. Jika murid tersebut pergi ke menekan butang tersebut, mereka akan terus pergi ke drive, dari mana dalam drive tersebut terdapat bahan bantu ataupun bahan untuk mereka merujuk sekiranya membuat latihan secara modul, iaitu modul latihan. Alright, seterusnya adalah butang YouTube Cikgu. Okey, yang ni butang YouTube saya sendiri. Okey, di mana dalam ataupun laman web saya ni, dalam ni saya telah menyediakan 2 video, khususnya video pengajaran bagi tahun 3. Yang ni pula adalah tahun 5.
Okey, di mana adalah dalam video tersebut adalah berkaitan dengan asas di mana saya telah berkolaborasi dengan rakan saya sendiri iaitu Alex Sajong. Okey. Telah butang hubungi. Okey, untuk butang hubunginya sekiranya ada pertanyaan, maklumat lanjut, anda semua boleh hubungi telefon saya di sini dan email saya. Seterusnya adalah pada bahagian yang di bawah adalah berkenaan dengan borang maklum balas. Okey, di mana pengguna boleh memberikan maklum balas selepas menggunakan inovasi saya ini. Alright. Baiklah, kita akan kembali kepada slide pembentangan saya. Okey. Baiklah. Cara penggunaan telah saya terangkan tadi. Ya, sekarang kita akan pergi kepada cara promosi. Okey, untuk promosi ini mempromosikan bahan ataupun alat inovasi tersebut di Facebook. Okey, mengapa saya pilih Facebook? Okey, oleh Facebook mudah untuk diakses oleh semua lapisan masyarakat, tidak kira yang tua, yang remaja dan yang muda. Okey, seterusnya poin yang kedua adalah Facebook ini adalah mudah untuk digunakan oleh di mana mereka boleh terus pergi kepada saya punya page ni, di mana mereka akan akses, boleh mendapat maklumat ataupun info daripada saya sendiri berkenaan dengan alat inovasi saya. Okey, mengapa saya akan terangkan juga mengapa saya tidak memilih sosial media yang lain. Okey, kalau ambil contoh, kalau saya ambil IG. Okey, kalau IG ni lebih kepada privacy. Okey, ianya mungkin promosi saya tidak akan sampai kepada masyarakat, khususnya ibu bapa, guru dan murid. Adalah berkenaan dengan maklum balas daripada pengguna. Okey, seperti mana yang anda lihat di sini. Okey, umur pengguna yang menggunakan alat inovasi saya adalah berada dalam lingkungan 19 hingga 40 tahun. Kemudian tahap pendidikan tertinggi saya adalah dalam saya punya maklum balas ni adalah peringkat di peringkat Institut Pendidikan Guru pelatih sendirilah. Dan kemudian 90.7% adalah sekolah menengah, universiti. Baiklah, untuk pengalaman pengguna pula, rata-ratanya mereka memberikan maklum balas yang baiklah. Berasa sangat puas hati dan ianya dapat dibuktikan melalui graf ini. Okey, dalam graf yang berpuas hati ini adalah 77.4%. Okey, seterusnya adalah adakah produk tersebut mudah digunakan? Okey, seperti mana yang anda lihat di sini berdasarkan graf, kita dapat lihat inovasi saya ini adalah mudah untuk digunakan, tidak kira umur, jantina dan pekerjaan. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan produk tersebut. Responden saya telah memberikan beberapa berkenaan dengan cadangan mereka. Okey, contohnya saya ambil di sini banyakkan animasi bagi menarik minat murid. Okey. Seterusnya adalah dalam bentuk gamifikasi supaya dapat mewujudkan suasana pengajaran yang lebih menyeronokkan. Okey. Nah, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Veronica Dina Anak Saga dari kelas PSMP PJ 2619 dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang inovasi digital yang telah saya hasilkan, iaitu saya namakan sebagai penjas web.
Sebelum itu saya perkenalkan diri dan sekali lagi nama saya Veronica Dina Anak Saga. Saya berumur 22 tahun, saya merupakan guru pelatih IPG Ketar dan kursus yang saya ambil adalah pendidikan jasmani dan kesihatan sekolah rendah. Dan dalam menghasilkan inovasi digital penjasweb ini, terdapat isu-isu yang telah saya ketengahkan, iaitu yang pertama adalah murid tercicir dan ketinggalan dalam pembelajaran. Dan yang kedua pula adalah guru tiada platform untuk menyimpan dan memberikan bahan kepada murid. Dan isu-isu ini merupakan isu yang saya hadapi ketika menjalani praktikum fasa 1 di Sekolah Kebangsaan Datuk Terau Meratuang. Disebabkan masalah yang dihadapi, murid-murid sering tidak hadir PDPR kerana mereka mengalami masalah internet di kediaman walaupun mempunyai peranti yang lengkap. Maksudnya walaupun murid saya mempunyai peranti yang lengkap seperti telefon bimbit, komputer, disebabkan oleh masalah internet yang sering mereka hadapi di kediaman, jadi mereka tidak dapat hadir dalam PDPR mengikut masa dan juga tarikh yang saya telah tetapkan. Okey, kesan daripada ketidakhadiran murid dalam sesi PDPR tersebut adalah murid ketinggalan dalam pembelajaran dan tercicir kerana tiada bahan pembelajaran, dan lebih dikronikkan lagi apabila guru tidak menyediakan platform yang sesuai untuk memberikan bahan pembelajaran. Maksudnya guru itu adalah saya, di mana saya tiada platform yang sesuai untuk saya gunakan dalam memberikan bahan-bahan pembelajaran kepada murid-murid yang tidak hadir dalam PDPR. Okey, objektif ataupun tujuan saya mencipta ataupun menghasilkan inovasi digital penjasweb ini adalah yang pertama, mengurangkan bilangan murid tercicir atau ketinggalan mengenai sesuatu topik semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR Pendidikan Jasmani dijalankan. Yang kedua, memudahkan murid untuk mengakses bahan pengajaran dan pembelajaran PDP Pendidikan Jasmani sama ada di dalam atau di luar talian. Yang ketiga, memudahkan guru mata pelajaran memberi bahan-bahan pembelajaran kepada murid. Yang keempat, meningkatkan minat murid untuk mempelajari mata pelajaran pendidikan jasmani. Okey, latar belakang projek penjasweb ini adalah yang pertama, penjasweb merupakan singkatan daripada perkataan pendidikan jasmani web, di mana penjasweb ini dihasilkan menggunakan Google Site. Dan dalam penjasweb ini terdapat bahan-bahan yang boleh digunakan oleh guru dan juga murid dalam sesi PDPR. Okey, yang pertama adalah saya letakkan bahan pengajaran dan pembelajaran seperti buku teks digital, nota, mengikut topik dan latihan pengukuhan. Dan yang kedua pula adalah DSKP, di mana DSKP ini sangat berguna untuk guru bagi menentukan topik-topik yang harus mereka ajar kepada murid-murid. Yang ketiga pula adalah panduan pengajaran pendidikan jasmani. Yang keempat, aplikasi digital seperti Canva, Google Slide, Quizizz dan Kahoot, di mana aplikasi digital ini sangat berguna untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan yang kelima pula adalah Google Classroom bagi setiap tahun. Okey, kumpulan sasaran saya untuk inovasi digital ni adalah untuk guru dan juga murid. Okey, dalam penghasilan projek, terdapat banyak aplikasi yang telah saya gunakan. Yang pertama adalah Google Site untuk menghasilkan penjasweb ini. Yang kedua pula adalah Flipbooks PDF. Yang ketiga, Canva dan juga YouTube untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat, Quizizz ataupun aplikasi-aplikasi yang lain yang sesuai untuk saya membuat latihan pengukuhan. Yang kelima pula adalah Google Forms. Okey, ini merupakan cara-cara saya menggunakan ataupun cara-cara menggunakan penjasweb, di mana sekiranya seseorang itu mempunyai Google ataupun website ataupun link Google Site tersebut, maka mereka boleh copy Google Site ini dan mereka boleh paste di bahagian link. Dan di sini saya telah sediakan, contohnya di sini adalah ini merupakan muka depan untuk ataupun halaman hadapan bagi website ataupun inovasi digital penjasweb ini, di mana dalam halaman utama ini merupakan kalender dan juga jumlah pelawat. Dan ini merupakan pilihan sama ada anda seorang guru ataupun murid
Dan ini merupakan Google Classroom, di mana Google Classroom ini merupakan Google Classroom untuk penjasweb. Dan yang seterusnya adalah ikon-ikon yang berkaitan dengan PDP seperti aplikasi digital, D5 KPM, buku teks dan juga pertanyaan sekiranya pengguna mempunyai pertanyaan mengenai inovasi digital ini. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, untuk yang pertama ini adalah saya ialah seorang, jadi sekiranya anda seorang guru maka anda boleh tekan ikon ini dan maka keluarlah pilihan-pilihan untuk guru. Contohnya dalam guru ini terdapat buku teks digital, DSKP, panduan pengajaran dan juga bahan PDP. Okey, contohnya kita pergi kepada buku teks digital. DSKP lah, DSKP dulu. Okay, dalam DSKP ni terdapat untuk 6 tahun lah, dari tahun 1 hingga tahun 6. Contohnya saya tekan tahun 1. Okay. Maaf ya, line saya slow. Okay, ini merupakan DSKP tahun 6 di mana saya telah menggunakan flip ataupun animasi AnyFlip. Okay. Kemudian kembali lagi kita akan kembali pula kepada DSKP bagi tahun-tahun yang lain. Okay. Dan ini pula menu-menu yang sangat berguna untuk pengguna bagi mencari perkara ataupun bahan-bahan lain yang sangat mereka perlukan. Contohnya di sini buku teks digital. Ini merupakan buku teks digital lah. Okay. Dan ada juga untuk guru juga ada juga panduan PJ dan juga bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. Bagi bahagian pelajar pula, ini merupakan panduan pengajaran PJ lah. Dan bagi segmen pelajar pula terdapat bahan pengajaran dari tahun 1 dan juga tahun 6 dan setiap tahun ini mempunyai topik ataupun unit-unit tersendiri. Contohnya bagi unit 1, okey. Maaf line saya slow. Okey. Ini merupakan unit 1 bagi tahun 1. Di mana setiap unit ni mempunyai ataupun ikon bagi bahan pembelajaran, video pengajaran dan juga tugasan. Okay. Kita akan pergi pada topik 1, gerak cabaran. Okay, dalam gerak cabaran ni saya telah menggunakan YouTube daripada guru-guru yang berpengalaman lah. Saya ambil daripada YouTube dan saya pastekan di sini. Okay, kita kembali. Ini merupakan video pengajaran juga. Dan video pengajaran ini saya juga ambil daripada YouTube. Di mana dalam video pengajaran ini terdapat pemanasan badan dan ini kredit untuk video tersebut. Siapa yang buat video tu. Yang seterusnya aktiviti pembelajaran, bagaimana sesuatu kemahiran tu dijalankan dan yang terakhir adalah penunjukan badan. Jadi murid-murid boleh belajar menggunakan penjasweb ni hanya menggunakan satu page sahaja. Dan ini pula adalah Google Classroom bagi setiap tahun di mana saya telah menyediakan Google Classroom bagi
PJ tahun 1, PJ tahun 2, PJ tahun 3 sehinggalah tahun 6. Jadi murid-murid akan senang untuk pergi ke Google Classroom. Dan yang seterusnya maklum balas. Di sini juga setelah masukkan tentang maklum balas, sekiranya pengguna-pengguna ingin memberikan maklum balas mengenai penjas web ni, maka mereka boleh mengisi maklum balas yang telah disediakan hanya melalui penjas web ini sahaja. Dan bukan itu saja, sekiranya mereka ingin menghubungi saya, mereka boleh hubungi melalui WhatsApp, Facebook, telefon dan juga email. Okey, seterusnya. Dalam saya mempromosikan penjas web ini, setelah mempromosikan penjas web dengan menggunakan Instagram. Okay, ini merupakan laman Instagram. Saya screenshot sahaja. Dan seterusnya saya juga telah menggunakan WhatsApp. Dan yang terakhir pula adalah setelah kongsikan melalui Facebook. Jadi melalui media-media sosial ini, maka saya boleh kongsikan tentang informasi yang mengenai penjas web. Dan ini merupakan maklum balas di mana setelah mendapat 30 responden, termasuklah guru pelatih, pelajar universiti dan murid. Dan ini merupakan contoh soalan yang telah saya gunakan untuk mendapatkan maklum balas daripada pengguna. Okey, ini merupakan cadangan penambahbaikan daripada pengguna lah mengenai penjas web ini. Apa yang mereka rasa kurang dan apa yang perlu saya tambah untuk penjas web ini menjadi satu platform yang lebih berkesan dalam sesi PDP Pendidikan Jasmani. Dan saya rasa itu saja pembentangan saya mengenai inovasi digital penjas web ini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah bagi khusus PJMS 3152 iaitu inovasi digital dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya Kristi Sigah Hanaikong dari PSMP PJ 2619 akan membentangkan berkaitan dengan inovasi projek digital yang telah saya hasilkan. Okey, kita teruskan kepada pengenalan projek saya iaitu nama projek yang telah saya hasilkan dikenali sebagai e-physical education. Tujuan utama saya menghasilkan projek ini adalah bertujuan untuk menghasilkan satu tapak khusus untuk menyimpan bahan PDP-PJ bagi memudahkan murid-murid untuk mengakses bahan-bahan dan juga maklumat PJ. Seterusnya, projek yang dihasilkan adalah sebuah laman web yang dihasilkan melalui Google Site yang telah saya hasilkan. Okey, kita teruskan kepada projek yang telah saya hasilkan iaitu e-physical education. Okey, latar belakang projek ini adalah bertujuan iaitu untuk menangani isu yang telah saya dapati semasa saya menjalani praktikum fasa yang pertama iaitu murid agak sukar untuk menyiapkan latihan-latihan dan aktiviti fizikal pendidikan jasmani yang diberikan secara atas talian kerana mereka agak sukar untuk mencari maklumat dan bahan-bahan untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Okey, sebelum masuk kepada cara-cara penggunaan projek, saya ingin memberitahu dahulu kos penghasilan projek ini iaitu RM35 iaitu data internet. Okey, seperti yang dapat dilihat di sini, ini adalah projek inovasi yang telah saya hasilkan. Okey, sekarang saya akan menunjukkan cara-cara penggunaan projek inovasi ini. Sekejap ya. Okey, sekarang kita telah sampai di projek inovasi yang telah saya hasilkan. Projek inovasi ini dapat dilihat dengan digunakan dengan apa-apa peranti digital iaitu sini laptop, ini tablet dan ini adalah paparan telefon. Okey, sekarang saya akan menunjukkan cara penggunaan menggunakan laptop. Okey, sekarang ini adalah halaman utama projek saya, e-physical education pendidikan jasmani yang disediakan oleh saya sendiri iaitu Kristi Sigah. Okey, dalam projek ini terdapat beberapa
tapak, iaitu tapak tahun 1 khas untuk murid-murid tahun 1. Boleh dilihat di sini ada beberapa ikon yang menunjukkan modul dan panduan pengajaran, pentafsiran, RPT, video pembelajaran dan juga nota. Begitu juga dengan tahun 2, sama juga tahun 2, tahun 3, sama juga tahun 4, tahun 6. Dan antara bahan yang telah saya hasilkan adalah saya fokus kepada tahun 5, iaitu saya telah menghasilkan bahan-bahan bagi murid-murid tahun 5, iaitu boleh dilihat di sini, iaitu ini adalah modul dan panduan pengajaran PJ. Okey, apabila menekan ikon ini, ianya akan terus kepada website modul dan panduan pengajaran. Okey, sekarang kita lihat pula kepada pentaksiran. Okey. Bentar ya. Okey. Sekarang di bahagian pentaksiran pula, kita dapat melihat di sini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 tugasan telah saya upload. Contoh, saya buka satu. Okey, dengan klik pada bahagian tulisan ini, saya terus ke arah Google Form, iaitu tugasan yang telah saya sediakan untuk murid-murid tahun 5. Seterusnya ini RPT tahun 5. Okey, ini terus ke arah RPT yang telah di-upload dalam Google Drive, itu dalam bentuk PDF. Video pembelajaran. Okey, saya telah meletakkan beberapa video pengajaran iaitu melalui YouTube. Dapat lihat sini ada 4, iaitu unit 5, unit 6, unit 6. Okey, kita terus kepada nota pula. Okay, ini adalah beberapa nota yang telah saya sediakan dalam projek inovasi. Kita tekan satu. Okay, contoh, apabila saya menekan tulisan ini, ia terus bergerak ke arah nota yang telah disediakan. Okay, situ saya untuk tahun 5. Terusnya, untuk guru-guru pula, guru boleh melihat ke arah koleksi di SKP PJ, iaitu semestikan pada tahun 2017. Dalam koleksi di SKP ini terdapat daripada tahun 1 sampai tahun 6. Dapat di sini, guru juga boleh mudah untuk mengakses bahan-bahan melalui inovasi ini. Terusnya, kita bergerak kepada buku teks digital di mana murid-murid tidak perlu lagi terpaksa membuka buku teks mereka, namun mereka boleh mengakses buku teks digital dengan klik pada buku teks yang berkaitan. Sekiranya murid itu tahun 2, dia boleh membuka pada tahun 2, iaitu menekan pada ikon buku teks tahun 2 dan ianya terus bergerak ke arah buku teks digital yang telah di-upload pada AnyFlip. Okey, kita lihat contoh di sini. Okey. Terusnya, setelah ianya diuji, pengguna-pengguna yang menggunakan inovasi ini boleh membuat maklum balas melalui borang maklum balas yang telah saya sediakan untuk saya membuat penambahbaikan di masa yang akan datang. Seterusnya, sekiranya ada apa-apa masalah berkaitan dengan inovasi yang telah saya hasilkan, pengguna juga boleh menghubungi saya melalui talian telefon, iaitu ini nombor telefon, dan email kepada saya berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi semasa penggunaan inovasi ini. Dan maklum balas, seperti yang saya telah tunjukkan tadi, maklum balas yang saya gunakan adalah saya menggunakan Google Form dan menyediakan borang maklum balas pada projek tersebut agar mudah untuk pengguna memberikan komen. Itu saja, saya juga telah membuat promosi berkaitan dengan inovasi ini, iaitu saya membuat promosi melalui Facebook dengan saya meminta para pengguna seperti guru, murid-murid dan juga rakan-rakan untuk menguji keberkesanan inovasi yang telah saya hasilkan melalui Facebook agar saya dapat mengetahui apa kelemahan dan kekuatan untuk saya memperbaiki dan mempromosikannya dengan contohnya bayaran. Kiranya orang ingin mengakses, guru-guru ingin mengakses inovasi ini, mereka perlulah membayar kepada saya. Manakala sekiranya saya ingin meminta murid-murid
menggunakannya murid sekolah saya, maka saya akan memberikan mereka secara percuma kerana ilmu dikongsikan secara percuma kepada murid-murid. Dan sekian saja berkaitan dengan projek inovasi saya. Sekian, terima kasih.